Tak cukup setakat itu, Allah Ta'ala gambarkan suasana ahwal kiamat ini. Tuhan sebut pula pada ayat yang berikutnya, Tuhan sebutkan pada ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan kami jadikan ketika itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam tafsir Al-Munir menceritakan apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan suasana hari kiamat berhubung dengan perubahan yang berlaku kepada bukit, perubahan fizikal yang berlaku kepada gunung-gunung. Sekurang-kurangnya ada 4 ayat Al-Quran yang menceritakan perubahan gunung daripada episod awal kiamat hinggalah kiamat yang penghabisan. Kerana kiamat dia tak berlaku terus begitu, dia ada fasa pertama, fasa kedua, ketiga dan keempat. Dan kita boleh melihat fasa itu dengan jelas bila melihat perubahan fizikal yang berlaku kepada gunung ganang yang sekarang ini disifatkan sebagai pasak bumi ini. Bumi ini tuan-tuan, dia qalbun, dia globe, dia benda yang bersifat bulat, benda yang bersifat sfera. Bila benda bulat ni tuan-tuan, dia tak pandai duduk tetap bola. Kita letak di mana-mana permukaan, bila ada sedikit angin ke, ada sedikit sentuhan ke, sedikit goyangan ke, bola tadi akan bergerak. Maka itulah sifat bumi sebelum itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menstabilkan bumi ini tuan-tuan dengan memahat, dengan memasak gunung ganang yang menjadi banjaran, yang menjadi puncak-puncak tertinggi di dunia, dan ada yang menjadi bukit-bukit kecil yang menghiasi geografi dunia ini. Bila ada pasakan itu, bumi yang tadinya bergoyang, dia jadi stabil balik gara-gara bukit dan gunung ganang yang ada. Tetapi apabila manusia merubah struktur bukit itu, apabila manusia mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka ekosistem alam akan berubah. Bukit yang sepatutnya menjadi kawasan tadahan hujan dengan pokok-pokok kayu dia, bila manusia dah tebang pokok-pokok tersebut, tanah-tanah yang ada di gunung dan bukit tersebut akan terdedah dengan titisan air hujan yang tidak ada tapisan lagi. Bila semakin banyak air hujan masuk dan meresap ke dalam tanah, struktur tanah semakin longgar. Bila longgar, maka mudahlah berlaku gejala tanah runtuh dan sebagainya. Semua itu membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di atas muka bumi ini hasil daripada kerja buat tangan-tangan manusia. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat dalam fasa pertama yang berlaku kepada gunung ganang di atas muka bumi ini, apa yang berlaku kepada bukit yang selama ini memasak bumi. Kerana bila di sudut teorinya, bila dah habis bumi itu, sudah tidak ada pasaknya lagi tuan-tuan, maka ketika tu bumi semakin goyang. Dan bila goyang tu tuan-tuan, tunggulah, maka saat kehancuran yang cukup besar. Digambarkan dalam surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 pada ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa humilatil ardu wal jibal fadakkata dakkatan wahidah. Dalam ayat ini, dan diangkatlah bumi dan gunung ganang, lalu dihempas, dipecahkan kedua-duanya dengan sekali hempasan. Pada peringkat pertama, gunung ganang akan dihempas dan akan menjadi kepingan-kepingan kecil. Gunung yang hebat tu dihempas dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gunung yang memasak bumi tadi, dia hancur menjadi kepingan-kepingan kecil. Ini peringkat pertama. Kemudian pada peringkat yang kedua, fasa yang kedua, antasira kathiban mahila,
dia akan menjadi gunung ganang tadi sudah tidak tetap, sudah tidak berada di atas tanah lagi, dan dia akan bergerak. Hal itu digambarkan dalam surah An-Naml pada ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan manusia menyangka bahawa gunung ganang tadi tetap berada di tempat dia. Manusia tengok seolah-olah gunung ganang tadi duduk di tempat dia. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan padahal dia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Dia tak duduk di tanah dia. Dia sudah bagaikan di awang-awangan begitu, orang duk nampak daripada jauh macam tetap, tapi rupanya gunung ganang tadi dah bagaikan awan yang bergerak di udara bila mana ditiup angin. Asal tadi duduk di tanah memasak bumi, sekarang ni tak ada dah, sudah terampai-ampai di ruang udara. Orang nampak daripada jauh, oh nampak bukit di sana, bukan bukit sudah tuan-tuan, dia sudah terlambung di udara dan dia bergerak seumpama awan ketika itu. Tuan-tuan, yang ketiga, perihal yang ketiga, fasa yang melibatkan kiamat, keadaan kiamat yang berlaku kepada fizikal gunung ganang ini, seperti mana yang digambarkan dalam ayat kelima surah Al-Qari'ah. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush, dan kami jadikan gunung ganang itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan sudah. Tadi ni nampak lagi gumpalan, nampak besar, sampai peringkat yang ketiga tuan-tuan, gumpalan tadi dia hancur, dia berkecai, yang kita nampak bagaikan debu-debu yang berterbangan sudah. Tuan-tuan, kita duduk di kawasan dekat dengan Tanjung Batu. Lama dah Tanjung Batu tu dibom, kan, kuari tu, kuari Tanjung Batu tu. Kalau tengok daripada Pulau Sebatik tinggal setengah dah. Tu pun setelah berapa puluh tahun sudah itu masih bertahan gunung batu itu. Yang bakal berlaku ini tuan-tuan, yang bakal berlaku nanti, bukit-bukit yang memiliki batu-batu pejal itu akan hancur berkecai seumpama al-ihnil manfush, seumpama bulu yang berterbangan, ataupun seumpama debu-debu yang bila ada di kapet dan sebagainya, kita kocakkan kain tersebut, kita rentakkan kain itu, tuan-tuan akan nampak debu yang berterbangan. Begitulah bandingan dia tuan-tuan. Sudah tidak ada lagi batu-batu pejal, sudah tidak ada lagi benda yang bersifat keras, kan hancur sehancur-hancurnya. Dan keadaan yang terakhir, tasiru saraban, gunung ganang tadi akan bertukar menjadi fata morgana sudah. Disebutkan dalam ayat surah An-Naba ayat ke-20, wasuyiratil jibal fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung itu. Tuhan jalankan gunung tu, rup hilang, maka jadilah seumpama fata morgana dia. Fata morgana ni tuan-tuan tengok daripada jauh macam ada, pergi-pergi dekat tengok-tengok tiada. Yang kata fata morgana ni seolah-olah tuan-tuan berada di kawasan jalan raya, nampak macam basah jalan tu, nampak macam berair kerana bahang panas yang memuncak di atas permukaan jalan. Bila kita pergi tengok-tengok, tak ada air pun, ilusi mata. Begitulah akhir zaman nanti, keadaan yang berlaku kepada gunung ganang ni. Kita nampak nun jauh di sana ada batu, ada gunung untuk menyelamatkan diri. Mungkin dikejar ombak ke apakah, kita pun lari ke sana. Tengok-tengok tak ada batu pun tiada, gunung pun tiada, semuanya jadi fata morgana di hadapan pandangan mata manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa sampai gunung ganang yang begitu hebat boleh hancur berkecam? Kenapa sampai gunung ganang yang asalnya menjadi pasak bumi ini, yang mempertahankan ekosistem alam ini, tapi sampai masanya dia hancur berkecai, daripada kepingan-kepingan yang besar bertukar menjadi bagaikan awan yang bergerak di udara. Sampai satu masa pula hancur bagaikan debu. Last kali
fatamorgana keadaan dia. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, kerana gunung ganang ini juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh kerana dia makhluk, dia sendiri mempunyai perasaan takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda yang perlu kita fikirkan bersama. Gunung ganang yang kita tengok macam tidak ada perasaan, bukit bukau yang kita tengok macam tiada apa-apa nilai, tetapi sebenarnya mereka makhluk Allah. Bila mereka makhluk Allah, mereka ada perasaan. Benarkah gunung ganang, bukit bukau ni ada perasaan? Tuan-tuan, hal ini dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Dalam ayat Al-Baqarah 74, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, kemudian sesudah itu hati-hati kamu juga akan menjadi keras seumpama batu. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal ahli-ahli kitab dan perihal manusia yang pada asalnya Tuhan perlihatkan bagaimana hebatnya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Tuhan hidupkan di hadapan mereka, tetapi insafnya sekejap cuma dan akhirnya kembali keras hati tersebut. Dan perihal hati manusia yang keras ini Tuhan ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Hebat tak hebat hati manusia yang derhaka ini tuan-tuan. Tuhan kata sendiri, batu tu keras dah. Batu yang ada di gunung ganang itu keras, batu pejak. Tetapi ada setengah keadaan hati manusia yang ingkar ini lagi keras daripada batu batan tersebut. Allah Ta'ala kata, sekeras-keras batu tuan-tuan, ada di antara batu-batu itu yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Keras-keras batu pun tuan-tuan, kita boleh tengok tiba-tiba air sungai boleh melalui di celahnya. Kan? Tiba-tiba terhasil air terjun boleh melaluinya. Keras batu tersebut, tapi air boleh lalu di celahnya. Dan ada juga di antara batu-batu tersebut yang pecah-pecah terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Kita masuk kawasan bukit, kita masuk kawasan hutan, kadang-kadang kita tengok ada mata air yang terpancar keluar daripada rekahan batu-batu. Keras batu tersebut, tetapi ada ketika dia terpecah, dan daripada pecahan itu, rekahan itu, terpancutlah air mata air yang nak keluar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada ketika tuan-tuan, jangan kita heran, tiba-tiba batu boleh jatuh dan gugur daripada bukit. Bila kita melintas di kawasan batu, tiba-tiba tak semena-mena batu jatuh berguguran. Kadang-kadang kena pada cermin kereta kita. Kadang-kadang bila kita naik motor kena pada visor helmet kita. Kadang-kadang tak ada visor, kena batang hidung dan sebagainya. Kita ada kata batu daripada mana? Batu daripada kawasan bukit yang berdekatan. Kenapa batu ini boleh jatuh? Tuhan sebut di dalam Al-Quran, lama yahbitu min khasyatillah. Kerana kesemua keadaan tadi membuktikan batu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu ada perasaan, batu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara ketakutan itu terpecah
batu tadi sehingga membenarkan air melalui di celah-celah dan di antara. Kerana takutnya batu kepada Allah sampai terpecah batu tadi dan air boleh keluar, jadilah mata air kepada manusia. Gara-gara takutkan Allah Subhanahu wa taala, batu tiba-tiba jatuh, pup, kena pada kenderaan kita. Tapi manusia tak lihat benda tu sebagai satu gambaran ketakutannya batu-batu ini kepada Allah. Bila kita limpas kawasan satu-satu kawasan, tiba-tiba cermin kereta kena batu, kita duk kata ada makhluk lain. Kawasan ni keras memang. Memanglah keras kawasan batu. Kan? Tapi kita faham ada benda lain yang tak pasal-pasal pergi hentak helmet kita dengan batu tersebut. Kan? Bila begitu keadaan dia, tuan-tuan, bukan makhluk lain, bukan ada unsur benda keras dan sebagainya, yang hakikat dia Allah Ta'ala nak gambarkan bukit yang tiba-tiba hebat itu berguguran jatuh batunya, itu semua menunjukkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.